Mungkin aku tidaklah sesempurna korang semua. Penglihatan aku mula kabur sewaktu aku berusia 2 tahun, yang kemudiannya aku telah disahkan buta oleh doktor. Selama 15 tahun, aku tidak mampu melihat apa-apa. Dunia aku gelap. Aku hanya bergantung pada diri rasa sahaja. Sehinggalah satu hari, aku mendapat panggilan daripada doktor. Mereka mengatakan yang mereka menerima penderma mata untuk aku. Selepas mendengar berita gembira ini, walaupun dunia aku gelap, aku dapat rasakan yang ia seakan-akan cerah untuk aku pada masa itu. Akhirnya, detik penantian aku akan berakhir. Aku akan melihat semula. Aku mula menjalani pembedahan mata beberapa minggu kemudian. Selepas pembedahan, aku duduk di hospital untuk pemantauan lanjut oleh doktor. 3 minggu juga aku di hospital selepas pembedahan. Kini balutan mata aku sudah boleh dibuka. Aku semakin pulih dan penglihatan mata aku juga sudah semakin tajam. Doktor memberikan aku tempoh 1 hari lagi untuk mengesahkan yang aku benar-benar sudah sembuh. Perasaan teruja dan gembira untuk melihat dunia luar semakin membuak-buak. Pada malam itu, aku cuba berjalan sendirian di dalam hospital. Memandangkan ibu aku tidak dapat menemani aku di ward atas urusan kerja. Aku mula turun ke tingkat 1. Aku perasan ada sebuah bangunan di belakang hospital yang agak terang dengan lampu, tetapi tidak berpenghuni. Atas dasar ingin tahu, aku pun berjalan ke arah bangunan tersebut. Sewaktu aku menghampiri pintu utama bangunan tersebut, aku perasan ada wanita yang agak tinggi, berbaju lusuh, berdiri di tepi pintu sambil membelakangi aku. Aku mula berjalan menghampiri wanita tersebut. Tetapi, selangkah aku ke depan, wanita itu seolah-olah menjauhkan diri daripada aku. Aku cuba mengikuti wanita itu, yang kemudiannya masuk ke dalam satu bilik. Aku agak keliru. Dalam fikiran aku, mungkin wanita ini hanyalah seorang jururawat yang bertugas. Sejurus aku masuk ke dalam bilik tersebut, aku ternampak wanita ini berdiri menghadap salah satu pintu besi. Secara jujurnya, aku masih tak tahu ini bilik apa. And mengapa adanya peti besi yang sangat banyak di dalam bilik itu. Sewaktu aku sibuk memerhatikan keadaan sekeliling bilik, aku terdengar bunyi air menitik yang seakan-akan berbau darah. Bila aku perhatikan dari mana air itu mengalir, aku perasan yang ia datang dari arah wanita itu berdiri. Aku cuba untuk menegur wanita itu, tetapi bila wanita itu cuba pusing menghadap aku perasan yang muka wanita itu terbelah dua. Kedua-dua matanya terkeluar dan lidahnya sangat panjang. Wanita itu cuba menghampiri aku sambil menangis meminta tolong. Aku kemudiannya menggigil ketakutan lalu pingsan. Pertama kali aku menyaksikan rupa seperti ini. Adakah ini yang mereka gelar hantu? Aku cuma tersedar selepas dikejutkan beberapa staf hospital yang berada di bilik itu. Mereka pelik. Kenapa aku berada di bilik mayat itu? Aku jawab, aku ternampak seorang wanita yang masuk ke bilik ini bersorangan. Jadi aku pun ingin mengikutinya. Dan aku nampak dia memandang tepat ke arah salah satu peti besi itu. Staf-staf hospital menunjukkan riak muka yang sangat bingung. Mereka mengatakan yang peti besi yang ditunjukkan aku mengandungi mayat seorang wanita yang terlibat dalam kemalangan naas jalan raya. Mayatnya masih tiada lagi waris yang datang menuntut. Selepas itu, aku diiring ke ward dalam keadaan bingung. Apa sebenarnya yang aku saksikan tadi? Hari terakhir aku di hospital, doktor mengesahkan yang aku hampir pulih sepenuhnya. Semasa aku masuk ke dalam kereta, aku memandang ke arah tingkat atas ward yang aku ditempatkan. Aku ternampak seorang wanita yang berambut panjang dan seorang budak kecil melambai-lambai ke arah aku. Aku terkedu dan sepanjang perjalanan aku pulang ke rumah, aku tidak mampu berkata apa-apa. Dan sejak aku mampu melihat dunia, aku juga mampu melihat benda yang korang takkan nampak sehingga sekarang. Okay guys, so this is the end of today's episode. I hope korang suka. Jangan lupa untuk komen dekat bawah. Kalau korang nak more horror story, jangan lupa untuk subscribe channel Kak Min and like this video. Good night and sweet dreams.